Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengucap syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kepada saya dan tuan-tuan untuk kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Beradanya kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kerana orang yang berada di dalam masjid ini, mereka akan duduk bersama-sama para malaikat. Dan apabila mereka mempunyai hajat, maka malaikat akan serta mereka di dalam menyempurnakan hajat-hajat mereka. Dan insya-Allah kita akan sambung pengajian tafsir kita, iaitu pengajian tafsir pimpinan Ar-Rahman yang kita mulakan daripada awal suratul Kahfi. Maka pada malam ini kita akan baca sambungannya pada ayat yang kelima daripada suratul Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat yang kelima ini, Allah Subhanahu wa taala menafi segala apa yang didakwa oleh orang Yahudi akan perkataan mereka, iaitu mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Mereka itu mengatakan kepada Allah dakwaan yang salah, mengata Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Maka Allah Subhanahu wa taala menafi akan kata-kata mereka. Maksudnya apa yang mereka dakwakan itu tidak betul sama sekali, tidak tepat dan tidak pernah wujud di dalam ilmu wahyu yang diturun sebelum daripada Quran, dan turunnya di dalam Al-Quran itu sendiri pun tidak pernah cerita. Sama ada Taurat dan Injil, Zabur dan sebagainya, tidak pernah cerita Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Maka inilah di antaranya sikap orang-orang Yahudi. Di antaranya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Maka di dalam ayat ini mereka tiada mempunyai sebarang pengetahuan. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Mereka tiada mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya, mengenai Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah tahu pun. Dia tak pernah tahu pun. Macam mana dia nak kata Allah ada anak? Sedangkan yang berkaitan dengan zat Allah, mereka tak pernah tahu pun yang sebenarnya. Tiba-tiba mengatakan Allah Ta'ala mempunyai anak. Itu sebenarnya.
Dan tiada juga bagi datuk nenek mereka. Wala li abaihim, dan tiada juga bagi datuk nenek mereka. Maksudnya datuk nenek mereka pun tiada sebarang ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Yang sepatutnya, yang layak bagi Allah. Maksudnya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya yaquluna illa kadhiba. Mereka hanya mengatakan perkara yang dusta. Mereka hanya mengatakan perkara yang dusta. Itu satu cara terjemahan. Satu terjemahan yang lain, tidaklah mereka itu berkata kecuali kedustaan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah maklum dah, orang-orang kafir ni bukan setakat dia nak tipu manusia ni, nak mengada-adakan perkataan ni kepada selain daripada Allah. Contohnya benda yang selain daripada Allah ni mereka berani. Dengan zat Allah Ta'ala pun mereka berani mengatakan zat itu mempunyai anak. Lebih-lebih lagi lah perkara yang tidak berkaitan dengan zat Allah. Maksudnya mereka lebih berani daripada itu. Sebab itulah kita kena faham bagaimana kaedah ataupun sifat-sifat mereka yang kafir, yang Yahudi ni. Daripada dahulu lagi mereka suka mendustakan di dalam percakapan mereka. Itu. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka. Allah Ta'ala nasihat kepada Nabi Muhammad, jangan membinasakan dirimu. Dalam terjemahan yang lain mengatakan janganlah engkau membunuh dirimu. Itu dalam terjemahan yang lain. Dalam pimpinan Ar-Rahman, terjemahan dia, jangan kamu membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka, iaitu orang-orang kafir. Sebab apa Rasulullah menanggung duka cita? Sebab Rasulullah ni dia ingin semua umat-umat dia ni yang tidak beriman kepada Allah supaya beriman kepada Allah. Tiba-tiba yang berlakunya sebalik. Apa yang Rasulullah inginkan itu tidak dapat sama sekali. Ada yang beriman tapi masih ramai lagi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Maksudnya jika mereka itu tidak beriman dengan keterangan Al-Quran yang kamu bawa ini, jangan kamu bersedih, jangan kamu berduka cita wahai Muhammad. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya. Kerana kami, yakni Allah, kami di sini Allah. Kerana kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya. Kita kena faham bila Allah Taala menyatakan di dalam ayat ini Tuhan buat bumi, perhiasan yang ada di bumi ini untuk menguji manusia. Bila Allah Ta'ala menyatakan yang demikian, bermaksud ada orang yang tidak lepas ujian. Macam mana Tuhan buat perhiasan cantik, elok, comel,
menyebabkan mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala, berebut. Ada? Tak ingat akan nikmat Allah. Maka orang ni tak lepas ujian. Tuhan buat bumi comel ni, tak buat bumi yang elok. Di segi tumbuh-tumbuhan dia, sungai-sungainya. Semuanya nak suruh kita ingat kepada Allah. Tiba-tiba ada satu golongan manusia yang dapat bumi yang elok ini lupa akan Allah. Maka yang lupa ini adalah dikategorikan sebagai orang yang tidak lepas daripada ujian. Yang terlepas ujian, bagilah kat dia comel macam mana pun, perhiasan dunia macam mana cantik sekalipun, dia tidak akan tinggal agama. Perintah syariat Allah ni terus diteruskan berjalan. Ini di antaranya. Siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya? Siapakah di antaranya, di antara mereka manusia yang lebih baik amalnya? Jadi tuan-tuan, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak macam mana kesenangan kepada kita dunia ini. Jangan kita tinggal akan amal-amal soleh. Jangan kita kurangkan amal-amal kebajikan kita kepada Allah. Kerana orang-orang yang tinggal akan kebajikan ataupun amal-amal soleh ini merupakan mereka itu merupakan orang-orang yang tidak lulus ataupun tidak lepas daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada mereka. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi ini, iaitu ada yang di bumi itu punah rana. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah rana sebagai tanah yang tandus. Jadi tuan-tuan, kita boleh tengok ada bumi ni dahulunya dia segar, dia maksudnya dia eloklah di segi tanaman-tanaman yang adanya, maksudnya bumi yang baguslah. Tetapi ada kalanya Allah Taala akan ambil semula, akan kembalikan semula bumi tadi menjadi kering, menyebabkan bumi tadi tidak dapat tumbuh sebarang tanaman dan buah-buahan yang dapat beri faedah kepada manusia. Tidak. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala dah cerita semua dah pada kita bahawasanya yakni semuanya itu pada ketika hampirnya hari kiamat kelak akan punahlah segala bumi yang kamu tengok pada hari ini begitu cantik dan begitu indah. Sampai satu masa dia habis, bumi ini menjadi musnah. Itu. Sebab itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak ambil sikit daripada masalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai perhiasan. Ada juga ya, kita pernah dengar orang menyatakan bila Tuhan beri bumi kepada kita, kita makmurkan bumi, betul tak? Dalam Quran pun perintah supaya kita makmurkan bumi. Kerana ini merupakan satu tuntutan juga dalam syarak. Tuhan beri bumi kepada kita, kita jaga dengan baiknya, kita pelihara dengan baiknya bumi tadi, termasuk orang ini buat ihsan kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena ingat, buat ihsan ni jangan melampau. Dia kalau kita guna kaedah orang kafir dia melampau di atas penjagaan bumi mereka sehingga menjadi pembaziran. Contoh dia, ada orang menggunakan saya nak memakmurkan bumi, tetapi melampau-lampau sehingga banyak berlakunya pembaziran. Maka di sana tidak menepati juga dengan syarak. Tidak menepati juga dengan syarak. Sebab apa? Sebab syarak ni suruh kita jaga mengikut keadaan sesuai yang disuruh pada syarak, yang diperintah agama kepada kita. Apa dia? Jangan kamu membazir. Ada orang faham, jangan kamu membazir ni ketika makan saja, silap dah. Dia kata kalau makan kena licin je tu. Al-Quran sebut innal mubazzirina kanu, dia pergi faham ayat makan ni.
Maka ini silap. Sebenarnya innal mubazzirin semua benda. Sama ada dalam pembangunan kita, dalam dalam semua aspek kehidupan manusia ni, kena cari yang terbaik, yang tidak ada pembaziran di dalamnya. Maka kalau kita nak guna kaedah ni yang betul tuan-tuan, maka kita tidak boleh jadi negeri ataupun negara yang maju pada orang lain lah. Sebab apa? Sebab kalau kita nak maju, mesti di dalamnya pembaziran. Kalau kita nak lebih pada negara-negara lain, di dalamnya terdapat pembaziran. Jadi macam mana? Sekarang ni kita nak bazir ke? Kita nak maju pada orang? Maka serata dunia, jawapan dia orang nak maju pada orang. Tak kira bazir tak apa. Sebab ini orang panggil realiti yang berlaku di akhir zaman. Dia kata tak apa. Yang penting negeri kita maju. Tak apa, habis banyak tak apa. Contoh kita kata, kita buat bangunan. Bangunan ni boleh dikatakan mendirikan bangunan dengan harga yang standard, kita kata dengan harga 1 juta, contoh harga standard. Tapi kita tak puas hati sebab bangunan tu tidak banyak kualiti dia. Mungkin di segi kemudahan, di segi maknanya pelang dia tak berapa comel. Jadi kita pun tambah lagi, jadi 3 juta baru puas hati. Maka puas hati kita puas hati, tetapi tuan-tuan di sana ada pembaziran. Jadi tuan-tuan di sini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat yang diperintahkan kepada kita menjaga bumi ini mesti mengikuti landasan syarak yang betul. Bukan kata diberi kebebasan kepada kita, kita nak jaga bumi kita ni diberi 100% atas tangan kita. Tidak. Pernah satu hari tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelawa kepada Nabi Bukit Uhud tuan-tuan. Bukit Uhud nak menjadi emas. Begitu juga Jabal Qubais. Jabal Qubais ni pernah nak menawarkan kepada Nabi menjadi emas. Tetapi Rasulullah tolak semua. Rasulullah tolak. Sebab apa? Kalau tuan-tuan, kalau kita kira lah, kalaulah Rasulullah ni Nabi ni tak faham ke? Sedangkan kemudahan ni penting tak? Ke Nabi tak faham? Tak, Nabi bukan dia tak faham. Dia kata kalau Jabal Qubais ini menjadi emas ataupun Gunung Uhud menjadi emas, maka manusia tidak akan nampak lagi kebaikan. Manusia akan jadi balah. Pernah satu hari tuan-tuan, Rasulullah ni menangis tengok Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni Rasulullah tengok dia, Rasulullah menangis. Sebab apa? Mus'ab ni masa dia permulaan Islam tu dia mewah, hidup dia mewah, dia anak orang kaya. Bila mana dia hijrah ke Madinah tuan-tuan, pakaian dia penuh dengan tampalan. Tampalan ni daripada kulit-kulit. Maka Rasulullah menangis tengok dia sebab dia daripada orang senang. Tapi hidup jadi susah selepas daripada hijrah bersama dengan Nabi ke Madinah. Maka Rasulullah menangis. Rasulullah beritahu pada sahabat yang ada, sesungguhnya kamu hari ini adalah kamu orang yang terbaik daripada orang yang selepas kamu. Maksudnya kamu ni orang terbaik. Walaupun kamu pakai yang tampal, jubah kamu tidak sempurna, tak comel pada umat-umat aku yang akan datang, tetapi kamu adalah umat yang terbaik. Maka sahabat pun diam. Maka Nabi beritahu lagi, akan ada di kalangan umat aku ni, di kalangan mereka ni semua orang kaya. Kebanyakannya orang kaya, bukan macam kamu hari ni. Maka sahabat pun beritahu pada Nabi, kalau ramai orang kaya ya Allah, kami senanglah nak ibadat. Masa tu kalau kami ada. Sekarang ni kami kena kisah gandum sendiri, susah kan? Kena buat ni sendiri. Dah masa tu mesin basuh apa ada belaka, peti air ada, contohlah kalau sahabat tahu. Tapi sahabat tak tahu masa tu. Nak ceritanya di zaman Nabi dulu, nak kisah gandum pun dengan tenaga manusia, bukan dengan mesin, tidak.
Kita dengan mesin semua dah, dengan alat. Tapi Nabi kata sesungguhnya di zaman itu lebih buruk daripada kamu sekarang. Lalu sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah zaman itu lebih buruk daripada sekarang? Sedangkan segala kemudahan diberi. Rasulullah kata, bila mana kemudahan diberi kepada manusia, manusia lebih payah nak beribadat pada Allah daripada kamu sekarang ni dalam keadaan susah. Kamu mudah ibadat pada Allah. Jadi mudah sekarang Tuhan kata. Nak mana Nabi bagi tahu pada sahabat. Maka sahabat Rasulullah senyap, diam semua mereka ni. Maknanya begitulah tuan-tuan, hakikatnya dunia ni dia lagi bertambah, dia lagi susah kita nak ibadat. Dia lagi susah. Kita bila kita banyak keduniaan, kita ada satu sikap. Satu sikap apa dia? Saya duit ada. Atas saya nak buat apa? Ada satu sikap tu. Tuan-tuan, kalau satu sikap ni ada pada kita, ini bukan orang Islam. Cara orang Islam bukan begitu. Bukan kata saya duit ada, atas saya nak beli apa? Bukan. Islam dia ada garis panduan dia. Kamu duit banyak macam mana, cara belanja kamu diajar dalam Islam. Bukan kata dia tak curi duit orang, Ustaz, dia nak belanja atas dia. Dia bukan curi duit orang. Bukan. Jadi ini kita kena faham. Orang-orang yang tidak ada agama, dia memang guna kaedah itulah. Orang yang tidak ada kaedah agama, dia akan guna kaedah apa? Dia kata, kalau duit saya banyak, saya akan guna mengikut kehendak saya. Itu dia. Okey, baik. Ayat yang seterusnya, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa kisah ashabul kahfi dan ar-raqim, kisah ashabul kahfi dan ar-raqim. Ar-raqim ni dalam tafsir menyatakan nama bagi anjing yang menjaga ashabul kahfi. Satu tafsiran. Satu tafsiran yang lain menyatakan batu yang bertulis, yang bersurat. Ada batu yang bersurat yang berada di sisi mereka ashabul kahfi. Jadi ini di antara keduanya khilaf. Ada yang mengatakan dengan makna nama anjing bagi ashabul kahfi. Adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa kisah ashabul kahfi dan ar-raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Jadi maknanya begini, Tuhan nak kata wahai Muhammad, adakah kamu menyangka bahawa kisah ashabul kahfi itu sahaja je ke yang pelik? Banyak lagi. Tak? Maknanya kalau nak cerita kekuasaan Allah ni banyak lagi. Itu dia. Bukan ashabul kahfi saja. Bahkan kejadian langit dan bumi serta segala isinya yang telah dijadikan oleh Allah lebih menakjubkan lagi. Ashabul kahfi benda kita nampak tengok. Alam di planet mana ni? Di langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Setiap langit dengan langit itu ada pula makhluk Allah. Yang tu kamu kena pelik juga. Tapi kita kadang-kadang kita terlupa yang lebih pelik. Kita dah ingat ashabul kahfi. Kemudian daripada sinilah kita kena ingat ashabul kahfi ni cerita dia macam mana para jemaah? Dia lari daripada raja yang zalim. Sebab itulah tuan-tuan, dalam Islam ni ada masanya kita boleh lari. Ada masanya dia boleh lari. Tuan-tuan, kalau ashabul kahfi ni salah lari daripada raja dia, maka Al-Quran mengatakan ashabul kahfi orang yang tak beriman, orang yang tidak betul pegangan dia sebab dia lari daripada raja dia. Kalau kita lari daripada pemimpin. Jadi kita nak guna kaedah tu semua berat tuan-tuan. Ada orang guna dia kata kita tak kena duduk gini duduk sebab Nabi tahu mana dalam satu hadis Nabi kata wa in ta'ammara alaikum abdu, jikalau dilantik kepada kamu amir, ketua negeri ataupun negara, abdu, seorang hamba yang berbahasa Habasyi lagi, bahasa kulit hitam.
basuh kulit hitam. Bukan kulit cerah lah. Maknanya ayatnya hamba kalau kulit hitam hinum no. Dululah. Tapi Nabi kata kamu kena taat juga. Tapi kena ingat ulama dah syarah. Taat di sana hamba yang ni dia betul perjalanan dia dengan Allah. Hamba yang dilantik ketua ni. Ada orang dia tak faham situ. Dia kata Nabi bagi tahu tuan-tuan, walaupun seorang hamba Habsyi sekalipun dilantik sebagai ketua, wajib taat. Tak faham orang ni. Dah kalau hamba mu suruh benda-benda salah mu wajib taat. Dah Nabi kata wajib. Ya, sebab itu kena faham. Sama juga Ashabul Kahfi. Walaupun dia wajib di bawah duduk di dalam bawah pimpinan raja dia. Wajib dia tak boleh lari. Tapi oleh kerana raja zalim, maka lari daripada raja zalim satu perintah. Kalau kita tak faham sini susah, tak boleh baca ayat Quran Ashabul Kahfi ni tak betul tuan-tuan. Lari daripada. Sebab apa tuan-tuan dia guna kaedah dalam agama ni, sekiranya pimpinan mana-mana pimpinan yang lari daripada landasan syarak yang betul, maka pada masa tu kita boleh lari sekiranya kalau boleh merosakkan agama. Dia tengok juga. Tapi kalau sekadar larang sembahyang sunat, ada benda-benda sunat ya, raja tu larang. Benda-benda yang tidak menjadi wajib. Yang ni tak wajib lah kita lari. Tak wajib. Macam ni Ashabul Kahfi ni menyebabkan iman jadi punah kalau berada di bawah kerajaan pada masa itu, sehingga iman mereka ni akan menjadi rosak. Ini di antaranya. Jadi dalil dia, ini dalil Ashabul Kahfi ni, ayatnya kalau pemimpin ataupun ketua kita sudah membawa ajaran yang lari daripada landasan syarak yang betul, maka kita boleh lari daripada bawah pimpinan tersebut. Itu dia. Kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Ingatkanlah peristiwa tatkala serombongan orang-orang muda pergi ke gua. Serombongan muda ni Ashabul Kahfi pergi ke gua, satu gua. Lalu mereka berdoa. Ni, yang 7 orang ni berdoa. Apa dia? Dia doa. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu. Wahai lana min amrina rasyada. Dan berilah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Minta Tuhan memimpin dia. Tuhan menjadi pemimpin dia untuk nak jaga agama dia. Ini penting sekali. Tapi jangan begini tuan-tuan. Ada orang ni dia silap. Dok baca doa tu. Atina min ladunka rahmah, ya Allah, mana jadikanlah aku ni, pimpinkanlah aku ni untuk jalan selamat daripada agama. Yang maksudnya tidak menjadi agama kami yang rosak. Tapi dalam masa yang sama, kita tak pernah pun ambil berat tentang soal akidah. Ada contoh, soal pengajian kita tak pernah ambil berat. Dalam masa yang sama, kita minta doa pada Allah, ya Allah pimpinlah kami kepada kami untuk keselamatan agama kami. Sedangkan dalam masa yang sama, kita tidak pernah pun ikut cara agama yang sebenar. Tak boleh. Jadi kita biar orang panggil doa ni menepati dengan perbuatan, kata orang. Macam Ashabul Kahfi ni, dia doa tapi menepati dengan perbuatan dia. Maknanya kalau dia doa saja, dia tak lari. Tak kena juga. Ya Allah, pimpinkanlah kami. Tapi duduk situ, tak lari. Ni. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lepas, tuan-tuan, saya nak masuk sikit dalam masalah seorang Yahudi datang bertemu dengan Al-Imamul Akbar di Mesir. Imamul Akbar ni
adalah kita kata imam salah seorang daripada majlis fatwa Mesir. Bagi tahu apa? Dia bagi tahu cadangan daripada orang Yahudi ni. Cadangan dia nak suruh Islam ni bersatu dengan Kristian, Yahudi, Islam sekali. Lepas tu letak nama dia, nama Ibrahim. Nama satu kumpulan tu Kristian, Yahudi, Islam, anak. Lepas tu nama dia Ibrahim, nama agama tu. Jadi Islam tak ada lah. Maka jawab imam besar daripada Mesir, daripada Al-Azhar Al-Sharif, dia kata kami tak boleh terima lah. Kami tak boleh terima cadangan begitu. Tak boleh, kerana Islam ni agama yang bersih. Tak boleh kita nak campur dengan agama yang batil seumpama itu. Tuan-tuan, sekarang ni kita jangan tengok soal Imam Mesir ni dia tolak ke dia tak tolak. Jangan kita tengok situ. Kita kena tengok orang Yahudi sudah berani, dia cuba nak merosakkan Islam. Sekarang ni dia pun dia sudah tahu, dia kata kalau dia bercadang begini mungkin Islam tak terima, tapi dia buat percubaan. Orang panggil dia buat percubaan dulu. Jadi kalau Islam menolak, tak ada masalah. Sebab ini percubaan. Sebab apa dia berani buat percubaan? Sebab dia cuba orang lain dah kita ambil belaka, kita mudah. Tak. Cadang orang lain mudah. Tak ada tanya banyak. Cadang ni ambil. Jadi kita banyak sangat. Tadi tak ada berdalih, tak ada banyak sangat soal siasat tu, jadi tak berapa banyak. Bila tak berapa banyak, akhir sekali dia cadang begitu. Ini di antaranya. Sebab itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tak tahu, mungkin akan datang perkara ini akan diaju pula. Mungkin 10 tahun lagi ke kita tak tahu. Dia dah biasanya ada dalam catatan dia. Orang Yahudi ni dia tak akan cuba sekali. Dia akan cuba beberapa kali sehingga berjaya. Ni tuan-tuan, sebab itu kita kena jaga maknanya peribadi kita ataupun pengajian kita, supaya pengajian yang kita belajar pada hari ini dapat membantu masa depan kita dan dapat membantu dalam soal kefahaman kita kepada agama, supaya tidak menjadi berbelah bagi lagi selain daripada agama Islam. Hanya agama Islam sahajalah yang agama yang betul, agama yang selamat, agama yang diberi lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Lalu kami tidurkan mereka dengan lenyapnya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala setuju. Tuan-tuan setuju dengan perbuatan orang-orang ni, orang yang lari daripada pemimpin. Macam mana? Syarat dia pemimpin tadi yang menyesatkan lah, yang boleh merosakkan akidah. Sehingga Tuhan setuju dengan dia, sehingga Tuhan buat kepada mereka tidur. Lalu kami jadikan tidur mereka dengan lenyapnya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Maksudnya yang lama bilangannya. Itu dia. Ini di antaranya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan maknanya keselamatan Ashabul Kahfi ini mengikut usaha mereka. Kalau mereka tidak ada usaha, maka mereka tidak akan selamat. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapa dari dua golongan antara mereka yang lebih tepat kiraannya. Ini Tuhan nak uji lagi. Kalau nak kira, tak ada dah ujian Tuhan tak? Lepas kejut daripada tidur ni, Tuhan nak uji pula. Nak uji pula. Siapa yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka tidur dalam gua itu. Maka
Semua yang jawab dua golongan tadi tak betul. Tak betul kedua-duanya. Tapi tak apalah, benda ni tak betul kedua-dua. Dia kira dia ujian ni tuan-tuan banyak benda tu. Ada kala Tuhan nak uji sekadar nak tengok jawapan yang tepat saja. Tapi kalau tak tepat berdosa ke? Tak berdosa. Dia ada satu kaedah Tuhan uji kita tak lepas berdosa. Satu contoh. Tuhan wi sakit kita. Wi sakit. Tak? Lepas tu Tuhan nak tengok kita semayang ke tak masa sakit. Tak semayang. Alasan dia sakit. Tak lepas ujian, tak lepas. Hak ni tak lepas serta berdosa. Ia tak sama dengan ujian bilangan hari Ashabul Kahfi ni. Kalau jawab salah pun Tuhan tak marah. Ini orang panggil ujian sekadar-kadar nak tengok. Ni tak boleh, bukan sekadar nak tengok. Kalau kita sakit, Tuhan nak tengok kita semayang ke tidak, tiba-tiba kita tak semayang. Kemudian Tuhan kata, aku tak marah, mu tak semayang sebab mu sakit. Tak, sebab ada semayang sakit. Sudah diajar cara dalam sakit, semayang dalam sakit. Ada cara. Apa? Ni di antaranya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar, maksudnya dengan sungguh, dengan tidak ada dusta. Cerita dalam Quran tidak ada satu benda pun yang dusta. Quran bagi tahu. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Wazidnahum huda. Kami tambah pada mereka petunjuk. Macam mana tambah petunjuk? Berasa nak lari dalam gua. Ni tambah petunjuk. Tambah petunjuk. Berasa nak lari. Pakat 7 orang. Lari, duduk dalam gua. Kemudian dia akan dapat banyak lagi faedah. Sehingga dia akan nampak petunjuk tu Allah Subhanahu Wa Taala tambah kepada dia. Sebab itulah tuan-tuan, bila mana kita iman kita betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka petunjuk pun akan menjadi betul lah. Tapi kalau iman kita tidak betul, petunjuk pun tak betul. Tak ada petunjuk yang betul. Petunjuk ni penting tuan-tuan. Penting petunjuk. Kerana tuan-tuan, petunjuk tak boleh nak bagi pada keluarga Nabi sendiri. Walaupun pak saudara Nabi, tak boleh nak beri kepada keluarga Nabi. Nak ayatnya maha petunjuk. Maha petunjuk ni. Jadi sebab itulah orang ni tak sama. Orang ni tak sama. Allah Ta'ala beri petunjuk kepada orang ni tak sama. Ada orang 80% dapat petunjuk. Ada orang 90% dapat petunjuk daripada Allah. Ada orang tak tahu tu. Ada berbeza-beza mengikut makom keadaan seseorang. Jadi tak sama. Ada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka itu orang yang dapat banyak petunjuk dalam kehidupan mereka. Sangat banyak petunjuk mereka dapat. Sehingga apa? Sehingga mereka sanggup berada dalam kesempitan hidup demi nak dapat kebaikan dan kenikmatan yang kekal di dalam syurga. Ia guna kaedah tu sahabat Nabi, kebanyakannya memang ia guna kaedah tu. Susah dunia yang sementara tak apa, yang penting akhirat kita senang. Kita nak dua tak? Kita nak tak apa, kita nak senang dunia, nak senang akhirat. Dalil dia Al-Quran sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian Quran tu pun dia cerita tu bukan mengikut kehendak kita. Kita faham lain. Quran Rabbana atina fid dunya hasanah, dia bukan mengikut apa yang kita faham. Kita faham apa dia? Kita faham Rabbana atina fid dunya hasanah, sama banyak. Dunia kita nak sama banyak, akhirat sama banyak. Tu kita faham. Quran tak pernah cakap apa sama banyak.
Saya dah cerita semua dah. Hasanah akhirat sesuai dengan hasanah akhirat. Hasanah dunia sikit je lah. Sebab apa? Dunia ni kita hidup sekejap je. Sebab apa kita pergi faham hasanah dunia pun kita nak sama banyak dengan akhirat? Sebab apa? Ya silap. Jadi faham pergi Mekah pun duduk terbayang. Ya dalam Quran aja sama banyak itu. Kalau sama banyak tuan-tuan, umur dunia dengan umur akhirat dia kena sama rata. Contohnya kalau dunia 1,000,000 tahun, surga pun 1,000,000 tahun. Lepas tu tamat surga, hancur habis tak ada. Baru kita kata sama banyak. Lepas tu daripada mana kita faham tu? Ni kita kena cek balik. Sebab ada benda ni dalam Quran sebut hasanah dunia ni tak banyak. Kebaikan dunia ni sikit je. Hak sebenarnya yang paling banyak kebaikan akhirat. Sebab itu sahabat Nabi sanggup korban kehidupan dunia mereka demi untuk mendapat kenikmatan, kesenangan di akhirat. Dah. Kita akan sambung pada ayat yang ke-14. Warabatna ala qulubihim idh qamu wallahu a'lam. Surahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma zidna wa la tunqisna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuzigh. Allahumma zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma arhamna bi tilawatil Qur'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah. Wallahu